Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat perihal tafakkur, muka surat 53, dan hendaklah anda memikirkan juga tentang kehidupan dunia ini dan terlalu banyak urusannya dan bencananya, kemudian segera pula lenyapnya berbanding dengan kehidupan akhirat, kenikmatannya serta keabadiannya pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah." Begitulah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bukti-buktinya kepada kamu, moga-moga kamu dapat memikirkannya, sama ada yang mengenai dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Malah kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia, namun akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kelalaian dan permainan. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah yang dinamakan kehidupan yang sebenar jika mereka sebenarnya mengetahui. Dan tafakur inilah yang bakal membuahkan semangat berzuhud di dunia dan keinginan yang sebenarnya pada akhirat. Tafakur kepada tibanya maut. Wahai saudaraku, hendaklah kamu memikirkan tentang kedatangannya maut dan berlakunya penyesalan sesudah terluput semua amalan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya maut yang kamu lari daripadanya itu, namun dia akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan Maha mengetahui segala yang gaib dan yang terang, dan dia akan memberitahu kamu terhadap semua yang kamu lakukan. Berfirman Allah Subhanahu wa taala lagi, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sehingga apabila telah mendatangi mereka maut, setiap kamu akan mengatakan, wahai Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia. Moga-moga aku akan mengerjakan amalan salih terhadap apa yang pernah aku tinggalkan dahulu. Kalla, tidak. Sesungguhnya ia itu hanya suatu bicara yang diucapkan. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta kekayaan kamu dan tidak juga anak-anak kamu daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan seperti itu, mereka itulah orang-orang yang menanggung kerugian.
dan belanjakan daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datang maut kepada salah seorang kamu. Nanti dia akan berkata, wahai Tuhanku, mengapakah engkau tidak beriku tangguh waktu sedikit masa lagi supaya aku memberikan sedekah dan aku menjadi orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang baik. Dan Tuhan tiada sama sekali akan memberi tangguh kepada sesuatu jiwa setelah tiba janjinya. Dan faedah tafakur ini ialah pendek cita-cita dan memperbaiki amalan serta menyediakan bekal sebelum datang hari kembali yang berupa kesal. Ya, ini sentiasa ingat kepada mati sebelum tiba ajalnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kelapangan masa, kita diberikan kesihatan sehingga kita dapat duduk bersama-sama dalam majlis ilmu, membaca, mendengar daripada nasihat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Alhamdulillah, kita sudah berada di pertengahan bulan Safar, ataupun hari ini pada tanggal 13 Safar, yang mana dipanggil Ayyamul Bid, hari-hari putih, yakni 13, 14 dan 15 merupakan hari-hari putih yang mana dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita berpuasa. Dan terkumpul pada hari ini dua kelebihan untuk berpuasa, iaitu hari ini hari 13 dan juga hari ini merupakan hari Isnin, yang mana juga dianjurkan untuk seseorang itu berpuasa. Maka kalau kita berpuasa pada hari ini, kita niatkan untuk berpuasa pada hari Isnin dan juga untuk berpuasa daripada hari-hari putih. La ilaha illallah. Dan antara kelebihan berpuasa ataupun berpuasa 3 hari setiap bulan, ianya akan mengeluarkan, membersihkan daripada kotoran hati. Hati kita ni ada filter. Macam mana air kat rumah kita ada filter, washing machine kat rumah kita ada filter, perlu dibasuhkan. Hatta aircon kat rumah kita ada filter, perlu untuk dibersihkan, kerana kalau dia tidak dibersihkan, ianya tidak akan dapat berfungsi dengan sempurna. Maka dengan kita membersihkan daripada hati kita, ataupun cara untuk membersihkan hati kita itu adalah melalui berpuasa. Antara asbabnya adalah untuk berpuasa. La ilaha illallah. Dan ini mengingatkan kita tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Rabi'ul Awal, bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seorang pencinta itu dia tidak akan dapat bersabar ataupun tunggu pada hari tertentu ataupun bulan tertentu untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi secara khusus mereka akan sambut dengan secara besar-besaran bulan kelahirannya baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada bulan Rabi'ul Awal yang akan datang, akan tiba tidak lama lagi. La ilaha illallah. Naam. Maka pada pengajian yang lalu kita telah bahaskan perihal tafakur, yang mana akal ini, yang mana kita sebutkan setiap daripada tubuh badan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah. Setiap anggota tubuh kita ada ibadah yang tertentu. Maka ibadah akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk digunakan untuk memikirkan, menghayati, tadabbur akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik dalam diri kita ataupun baik daripada perkara-perkara sekeliling yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil daripada tafakur tentang nikmat Allah akan datang kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat kecintaan dan kesyukuran yang akan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bertafakur tentang nikmat-nikmatnya. Dan kemudian kita juga memikirkan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bertafakur tentang ilmunya Allah, bertafakur tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, sehingga ianya akan membuahkan perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apa-apa yang dilarang ataupun untuk meninggalkan apa-apa yang diperintahkan.
Bahkan kita akan malu untuk berada di tempat yang dilarang oleh Allah, dan kita akan berusaha untuk meletakkan diri kita di tempat yang mana dianjurkan ataupun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dianjurkan juga kita bertafakur terhadap kecuaian kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemahnya, betapa kurangnya kita dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa yang mana kita sebutkan, yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita waktu daripada waktu kita baligh sampai sekarang, berapa banyak, berapa saat yang telah kita bazirkan kepada perkara-perkara yang tidak dianjurkan, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sepatutnya setiap saat dan setiap nafas yang Allah berikan kepada kita itu sepatutnya digunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buah daripada bertafakur tentang kecuaian amal ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kita terhadap Allah akan menambahkan sifat takut kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan menyebabkan kita menyibukkan diri dalam mencari keburukan kita. Sibukkan diri untuk memperbaiki daripada diri kita, sehingga kita dapat menjadi seorang hamba mempunyai sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Imam Haddad, perkara yang seterusnya yang perlu untuk kita tafakur adalah tentang perkara-perkara dunia. Imam Haddad sebutkan di dalam bait syairnya, beliau mengatakan, wadhih dunya daniyah hawadithha kathirah wa aishatha hagirah wa muddatha qasirah wala yahris 'alayha siwa a'mal basirah adimal 'aql law kana afkar tafakkar fi fanaha wa fi kathrat anaha wa fi qillat ghinaha fatuba thumma tuba liman minha tahadhar wa talaqha wa fi ta'atir rahmani syammar. Imam Haddad mengatakan bahawa dunia ini adalah hina. Wadhih dunia daniyah, dunia ini adalah satu perkara yang hina, yang rendah, sesuai dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dunia ini bernilai seperti sebelah kepak nyamuk, maka iaitu kalau dunia ini mempunyai harga, walaupun harga yang rendah, iaitu seperti sebelah kepak nyamuk, maka tidak akan diberikan orang kafir itu walaupun sesisip air untuk diminum. Akan tetapi kerana kehinaan dunia ini, maka tidak diberikan, maka diberikan kepada orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan kepada orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang kafir. Naam, maka dunia ini merupakan perkara yang tidak dipandang tinggi oleh Allah, tidak diagungkan oleh Allah. Maka orang yang beriman seharusnya tidak menganggap dunia ini sebagai perkara yang agung pada matanya. Hawadithha kathirah, dan dunia ini merupakan tempat. Naam, maka dunia ini bukanlah sebagai satu matlamat orang Islam, akan tetapi ianya sebagai satu perantaraan untuk sampai ke negeri akhirat. Iaitu dunia ini bukanlah matlamatnya, bukan untuk dicampakkan dunia ini keseluruhannya ke tepi, akan tetapi digunakan dunia ini sebagai asbab perantaraan untuk sampai ke negeri akhirat. Hawadithha kathirah, peristiwa yang berlaku di atas muka bumi ini pelbagai, macam-macam perkara yang berlaku di atas muka bumi ini, macam-macam musibah, macam-macam ujian, macam-macam dugaan, dan memang diciptakan dunia ini sebagai tempat masalah, iaitu banyak masalah akan berlaku di atas muka bumi ini, baik daripada problemnya, baik daripada penyakitnya, baik daripada ujiannya dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara dunia sehingga kita lupa akan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita merupakan orang yang rugi. Iaitu jangan sampai kesibukan di dunia ini menyibukkan kita daripada mempunyai waktu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesibukan ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku di atas dunia ini menyebabkan kita tidak sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi daripada orang-orang yang rugi. Wa aishatha hagirah, dan kehidupan di dunia ini, la ilaha illallah, kehidupan dan perhiasan di dunia ini juga hina dan masanya pun singkat. Seperti kalau seseorang itu mempunyai kekayaan, kalau seseorang itu mempunyai pangkat, kalau seseorang itu mempunyai pengaruh dan sebagainya, apa-apa kemuliaan ataupun perkara yang dia dapat
ianya merupakan perkara yang sangat singkat. Dan apa-apa kesenangan yang kita dapat di dunia ini, kalau nak dibandingkan dengan akhirat, kala syai'. Yang tak boleh kita nak bandingkan langsung kesenangan di akhirat nak dibandingkan dengan di dunia. Ataupun kesenangan di dunia ini nak bandingkan dengan kesenangan akhirat, itu sangat jauh. Begitu juga, susah mana pun seseorang itu di dunia ini, akan tetapi kalau dia beriman, dia beramal saleh, kesenangan yang akan dia dapat di akhirat nanti adalah kesenangan yang hakiki. Naam, wa muddatha qasirah wa la yahris 'alayha siwa a'mal basirah. Tidak ada orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dunia ini kecuali orang yang buta mata hatinya, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Orang yang buta mata hatinya dan juga orang yang adimul aql. Maaf cakap, tidak mempunyai akal. Naam, lau kana afkar. Naam, kalaulah dia berfikir menggunakan kacamata agama, maka dia akan melihat betapa rendah dan betapa tidak pentingnya dunia ini untuk dihabiskan waktunya ataupun digunakan usahanya yang banyak untuk mendapatkan daripada perkara-perkara dunia. La ilaha illallah. Naam. Tafakkar fi fanaha, maka hendaklah seseorang itu memikirkan tentang satu hari dunia ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qillat ghinaha, dan kekayaan yang sebenar terhadap perkara dunia ini sewaktu kita berada di dunia ini adalah al-ghina la bi syai' ani syai'. Yakni kekayaan seseorang terhadap dunia ini bukan dengan ada sesuatu, akan tetapi dengan tidak memerlukan daripada perkara tersebut. Kita fikir orang yang kaya itu adalah dia dengan memerlukan daripada perkara-perkara dunia. Orang yang sebenarnya kaya daripada dunia itu adalah dia tidak memerlukan dunia. Itulah hakikat kekayaan. Wa fi qillat ghinaha fatuba thumma tuba, maka berita gembira ataupun berilah berita gembira kepada orang yang berjaga-jaga daripada fitnah dunia, daripada ujian dunia. Wa talaqha, dan meninggalkan dunia ini. Wa fi ta'atir rahmani syammar, dan yang lebih utama adalah dia bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dipelihara daripada ujian dan fitnah dunia, dan kita tidak tertipu dengan dunia dan ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara-perkara dunia ini, dan cukup sebagai iktibar Allah Subhanahu, kebanyakan daripada para nabi dan kebanyakan daripada orang-orang salih itu, mereka tidak mengambil indah daripada perkara-perkara dunia. Bahkan Nabi SAW apabila diberi pilihan sama ada untuk menjadi seorang nabi yang kaya dan memiliki daripada pemerintahan, atau ingin menjadi seorang nabi al-abd, yakni nabi dan seorang hamba yang sederhana, yakni tidak menjadi orang yang berpengaruh ataupun kaya, walaupun tak ada orang yang lebih besar pengaruhnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Maka apabila diberi pilihan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih apa? Yakni aku ingin menjadi seorang hamba yang sederhana, yakni satu hari aku makan dan aku bersyukur terhadap rezeki tersebut, dan ada hari yang aku berlapar sehingga aku bersabar terhadap kelaparan tersebut. La ilaha illallah. Dan orang yang tidak berlapar di dunia ini kerana Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berlapar di akhirat nanti. Kalau orang tidak membiasakan dirinya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh melalui ibadah puasa untuk berlapar dan berdahaga di dunia ini, sama ada puasa fardu daripada bulan Ramadan ataupun puasa sunat Isnin dan Khamis, ataupun daripada hari-hari penting, hari Ashura, hari Nisfu Sya'ban dan sebagainya, hari Arafah, hari Ayyamil Bid, setiap bulan 3 hari dan sebagainya. Kalau dia tidak biasa melaparkan dirinya di dunia ini, waliyadzubillah, ditakuti dia akan terpaksa menghadapi kelaparan yang lebih panjang waktunya. Yakni kalau di dunia ini berlapar, yakni daripada terbit fajar sehinggalah tenggelamnya matahari. Akan tetapi kalau seseorang itu terpaksa berlapar, diuji dengan kelaparan di akhirat, maka kalau kita tengok di padang mahsyar sahaja, waktu penungguan ataupun daripada kita dibangkitkan daripada kubur sehingga masuk seseorang itu ke dalam syurga ataupun neraka,
jangka masanya seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah 50,000 tahun. 50,000 tahun. Maka kalau seseorang itu ditakdirkan ataupun dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berlapar pada waktu tersebut, maka kelaparannya adalah sangat panjang dan tidak ada kesudahan. Waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik, berikan kita kemudahan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini sehingga kita mendapat daripada kesenangan di akhirat. Naam. Kemudian Imam Haddad menyebutkan tentang kematian. Yakni perlu untuk kita berfikir tentang kematian. Yakni fikir untuk kematian ni bukan untuk menjadikan kita down. Tak apalah, cakap pasal kematian, mati, bila aku mati. Yakni fikir tentang kematian ini adalah akthiru min dhikri hadimil ladzat. Nabi SAW mengatakan bahawa perbanyakkanlah kamu untuk mengingati daripada perkara yang akan menghancurkan, akan memusnahkan keindahan ataupun kenikmatan dunia. Apa itu? Yakni apabila kita berfikir tentang kematian, kita akan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mampu untuk mengurangkan daripada makanan yang akan menyebabkan kita malas untuk beribadah. Dengan kita memikirkan tentang kematian, kita akan mampu untuk mengurangkan tidur kita, akan mampu untuk mengurangkan kenikmatan daripada tidur sehingga kita mengurangkan sedikit demi sedikit daripada waktu tidur itu untuk digunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu malam, biasanya kalau tidur start pukul 10, bangun pukul katalah 5.30, 5.45, kita mampu untuk kurangkan waktu tidur itu. Sebelum tidur kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita membaca Al-Quran, kita beristighfar, dan sebelum subuh itu kita kurangkan sikit waktu untuk tidur dengan kita bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka perkara yang kita perlu gunakan akal kita ini untuk bertafakur antaranya adalah untuk memikirkan tentang ketibaan maut, ketibaan kematian yang tidak kita tahu bila waktunya. La ilaha illallah. Maka bertafakur tentang kematian ini adalah lebih khusus ataupun ubatnya lebih mujarrab daripada memikirkan tentang kehancuran dunia. Iaitu memikirkan tentang pendeknya dunia ini juga akan mendatangkan kezuhudan, yakni untuk kita tidak mengambil perhatian sangat terhadap perkara dunia. Sebab apa? Sebab kita tahu dunia ni walaupun banyak mana duit kita, satu hari akan dihancurkan oleh bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apabila kita memikirkan tentang betapa pendeknya, yakni umur dunia itu dah pendek, apabila kita memikirkan umur kita pula yang mana nak dibandingkan dengan umur dunia yang lebih pendek, maka ianya akan sebagai satu ubat untuk menghancurkan segala kelazatan yang ada pada dunia ini. La ilaha illallah. Berapa banyak orang yang duitnya masih banyak, akan tetapi ajalnya telah pendek. Sehingga akan tetapi dia tidak sempat untuk melakukan persiapan ataupun membawa bekalan yang secukupnya ke negeri akhirat. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu untuk dijadikan sebagai peringatan, sebagai satu ceramah untuk seseorang itu untuk bersiap sedia ke alam barzakh ataupun ke alam akhirat. Akan tetapi berapa ramai daripada kita mendengar kematian, akan tetapi tak struck dalam kepala kita, tak terdetik dalam fikiran kita untuk berfikir bila akan tibanya giliran kita. Yang ini bila kita dengar, terutama zaman sekarang ni tengah COVID, berapa ramai orang yang ditidurkan dan berapa ramai yang selepas ditidurkan tidak bangun lagi. Yang ini diambil hayatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita tak terdetik. Yang ini setiap hari, setiap saat kita diberikan penangguhan ataupun masih lagi ada ajal dalam kehidupan kita ini merupakan nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang harus disyukuri. Dan antara kesyukuran yang perlu untuk dilakukan atas nikmat umur dan nikmat nafas itu adalah untuk melakukan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kafa bil mauti wa'idha. Dan berapa ramai orang yang menghadiri daripada jenazah, akan tetapi mereka tidak mengambil iktibar daripada kematian tersebut. Disebutkan zaman dulu, orang kalau hadir jenazah tak dapat nak bezakan antara ahli keluarga yang meninggal dunia dengan orang luar. Kerana apa? Kerana setiap orang yang menghadiri daripada jenazah akan bersedihan. Ahli keluarganya bersedih, orang yang
sahabat handai pun akan bersedih kerana mereka mengambil iktibar daripada kematian tersebut. Kemudian berubah keadaan, hanya ahli keluarga yang bersedih. Orang luar ni kurang bersedih, jadi nampak perbezaan. Oh, ni ahli keluarga sebab diorang bersedih atas kematian tersebut, orang luar tak bersedih. Kemudian sampai ke satu tahap hatta ahli keluarga pun tak bersedih, sehingga tak dapat nak bezakan siapa ahli keluarga, siapa orang luar. Semua orang dengan kematian tersebut nampak macam relax sahaja, tidak mengambil iktibar daripada kematian tersebut, dan keadaan terkadang menjadi lebih teruk hatta dalam menghadiri daripada jenazah. Sepatutnya seseorang itu tidak menceritakan daripada hal-hal dunia. Yang ini menghadiri jenazah itu bukan waktu untuk kita nak catch up dengan orang-orang yang dah lama kita tak jumpa. Yang ini terkadang dalam menghadiri daripada jenazah, kita jumpa orang-orang yang dah lama kita tak jumpa. Time tu pula nak bertanya khabar, apa khabar, anak macam mana, family. Mahu hadal waqt. Yang ini waktu jenazah ini bukan waktu untuk kita nak bertanya khabar dengan orang lain. Waktu untuk kita mengambil iktibar, adakah kita telah membuat persiapan sehingga apabila datangnya kematian kita berada dalam keadaan yang baik untuk menghadap akan Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk kita membaca Al-Quran, paling kurang kita hadiahkan kepada jenazah tersebut daripada 3 qul huwallah ataupun daripada 11 kali qul huwallah. Lebih baik untuk kita membaca daripada surah Yasin. Lebih baik daripada itu kita bacakan khataman daripada Al-Quran. Setiap orang mengambil 1 juzuk dan sebagainya. Akan tetapi wala Quran, wala zikir, wala istighfar, wala tafakkur, tak ada apa pun yang berlaku dalam menghadiri jenazah tersebut. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita iktibar, iaitu apabila kita hadir jenazah ataupun kita mendengar tentang kematian seseorang, ianya membuatkan kita diingatkan untuk membuat persiapan untuk kematian. La ilaha illallah. Akan tetapi hendaklah kita ketahui bahawa pengakhiran kehidupan seseorang itu di dunia ini bukanlah pengakhiran sebenar. Yang ini kita meninggal dunia ini pada hakikatnya hanyalah berubah daripada satu alam ke alam yang lain. Daripada alam dunia yang mana disebutkan Imam Haddad bahawa kita ni, umur kita ataupun kehidupan kita secara keseluruhan ini akan melalui daripada 5 alam. Yang pertama alam ruh. Sewaktu kita diciptakan ataupun diletakkan dalam sulbinya Nabi Adam, daripada zaman tu kita berada dalam alam ruh sampailah kita keluar di alam dunia ini. Jadi bila kita keluar daripada perut ibu, bermulalah kehidupan kita di alam dunia sehinggalah kita meninggal dunia. Dan kemudian di alam barzakh, kemudian di padang mahsyar, dan kemudian sama ada dalam syurga ataupun dalam neraka. Maka dalam keempat-empat alam ini, kelima-lima alam ini yang paling pendek sekali di alam dunia. Akan tetapi alam dunia ni yang paling penting, sebab apa yang berlaku di alam dunia ini akan menyebabkan sama ada kesenangan ataupun kesusahan di alam-alam yang seterusnya. La ilaha illallah. Naam. Disebutkan dalam riwayat bahawa kalau ada kematian, ada jenazah, Nabi SAW akan bersabda mustarahun ataupun mustarihun atau mustarah alaih. Yang ini bila ada jenazah, Nabi akan mengatakan orang ini yang rehat ataupun orang yang lain akan berehat dengan kematian orang tersebut. Ini bila ada seseorang itu meninggal dunia, sama ada orang yang meninggal itu akan berehat ataupun orang lain akan dapat berehat daripada orang tersebut. Kalau dia orang yang baik, maka dia orang yang akan berehat. Kenapa? Sebab di dunia ini dia telah disibukkan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas mendapat kenabian, Nabi SAW mengatakan la rahata ba'da al-yawm, dah tidak ada kerehatan selepas hari ini. Yang ini akan disibukkan hari-harinya itu dengan ibadah, dengan dakwah, menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, selepas beliau menjadi khalifah, yang ini tidur beliau hanyalah tersengguk-sengguk. Yang ini beliau mengatakan, kalau aku tidur di waktu malam, aku tidak dapat menunaikan hak Allah, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku tidur di waktu siang, aku tak dapat menunaikan hak-hak manusia ataupun hak-hak rakyat yang aku pimpin. Maka dengan itu Sayyidina Umar malam pun tak dapat tidur dengan betul, siang pun tak dapat tidur dengan betul kerana menunaikan hak-hak orang lain. Maka orang-orang salih, orang-orang baik di dunia ini, mereka bersusah payah sehingga di akhirat nanti merupakan apabila mereka meninggal dunia, itulah waktu mereka berehat. La ilaha illallah. Yang ini digunakan tenaganya untuk beribadah, digunakan duitnya untuk berzakat, berinfak dan sebagainya.
orang tuanya dihormati, isterinya dipenuhi akan akhlak, dipenuhi akan hak-hak mereka, anak-anaknya dididik dengan betul dengan cara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila menjalankan tugasnya, dijalankan tugasnya dengan sempurna dan amanah, apa-apa cabaran-cabaran yang dilalui di dunia ini diselesaikan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dia meninggal dunia dia akan mendapatkan kesenangan dan dapat berehat dengan sesungguh kerehatan. La ilaha illallah. Kan tetapi orang-orang yang banyak menyusahkan orang lain di alam dunia ini, maka apabila dia meninggal dunia, orang lain akan rehat. Khalas, alhamdulillah, dah senang, dah hidup, dah tak, orang ni tak menyusahkan. Waliyatubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam, disebutkan apabila seseorang itu berada di dalam kerandanya sewaktu dibawa ke kuburnya, maka akan dikatakan kepada orang yang membawa jenazah tersebut, cepat-cepat, ataupun orang yang berada dalam keranda tu, orang yang meninggal dunia itu akan kata kepada orang yang carry dia punya jenazah tu, ya Allah cepat-cepat, yakni dia tak sabar untuk nak sampai ke rumah barunya, iaitu rumah di alam barzakh, yang mana orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syurganya ataupun kuburnya akan menjadi seperti taman-taman syurga, seluas mata memandang dan sebagainya. Akan tetapi kalau walaupun orang yang meninggal dunia itu, hatta orang tu katalah orang kaya, rumah dia besar, ada swimming pool, ada padang bola dan sebagainya, tapi dia ni orang yang baik, orang yang taat, jadi apa yang dia akan dapat di alam barzakh nanti lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan di alam dunia. Jadi walaupun hartanya banyak, kehidupan dia bagus di dunia, akan tetapi yang di akhirat yang disediakan Allah untuk orang yang taat kepada perintah Allah itu adalah lebih baik. La ilaha illallah. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan yang teruk, maka dia takkan nak dibawa ke alam barzakh. Kerana alam barzakh itu lebih teruk daripada apa yang dia akan alami di alam dunia, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan berusaha dengan bersungguh-sungguh di alam dunia ini, dan kamu akan mendapatkan balasan daripada usaha kamu di akhirat nanti. Kalau baik amalan kamu di dunia, maka baiklah ganjarannya. Kalau buruk amalan kamu di dunia, maka akan buruklah keadaan kamu di akhirat, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka faedah daripada bertafakur tentang kematian ataupun bersiap sedia untuk kematian adalah pendek cita-cita kita sewaktu berada di dunia, memperbaiki amalan serta menyediakan bekalan sebelum datang hari kembali ke alam akhirat. Nabi SAW satu hari dia draw line. Nabi draw line dekat atas tanah, maka line tu panjang. Maka Nabi SAW letak macam satu dash dekat tengah line tu dengan mengatakan ini merupakan ajalnya manusia. Dia punya angan-angan panjang, aku nak ke sana, aku nak ke sini. Dia buat list 40 things that I want to do before I die and so on. Nak pergi ke sana, nak pergi ke sini, nak buat tu, nak buat ni, nak skydiving lah, nak pergi scuba diving, whatever, what not. Semua dia buat. Akan tetapi ajalnya hanya sampai situ sahaja, waliyatubillahi tabaraka wa ta'ala. Maka dengan kita memikirkan tentang negeri akhirat, bukan kita tak boleh ada list untuk nak ke sana dan ke sini, akan tetapi kita jadikan list nak ke sana ke sini dan nak buat itu dan ini perkara-perkara yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan perkara-perkara yang akan melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam, kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa tafakur tentang budi pekerti yang mulia. Wahai saudaraku, hendaklah anda memikirkan tentang akhlak dan budi pekerti dan amalan-amalan yang suci yang dilengkapkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para kekasihnya daripada kaum wali, juga kepada para musuhnya berupa orang-orang yang jahat sekali. Kemudian lihat pula apa yang dijanjikannya kepada kedua-dua golongan manusia ini daripada balasannya yang segera dan yang ditangguhkan pula. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada dalam kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang jahat itu dalam neraka jahim.
Berfirman Allah Subhanahu wa taala lagi, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Mereka tentu sekali tidak sama. Berfirman Allah Subhanahu wa taala lagi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang memberi untuk kebaikan dan bertakwa, lalu mempercayai jalan kebaikan, maka kami akan permudahkan, bukakan baginya jalan yang baik. Adapun orang yang kikir, yakni bakhil, dan merasakan dirinya sudah cukup, maka kami akan permudahkan, yakni bukakan baginya jalan yang sulit. Berfirman Allah Subhanahu wa taala lagi, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Hanya saja orang-orang yang beriman itu yang apabila disebut nama Allah akan kecut hati perut mereka, dan apabila dibacakan keterangan-keterangannya akan bertambah imannya, dan kepada Tuhan mereka berserah diri. Mereka itulah yang mendirikan salat dan membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Mereka diberikan darjat di sisi Tuhan mereka beserta keampunan dan rezeki yang berlimpah-limpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan mereka mengerjakan amalan-amalan yang baik, mereka itu akan diberi kuasa di muka bumi sebagaimana yang telah diberikan kepada orang-orang yang sebelum mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Masing-masing kami siksa sesuai dengan dosanya. Di antara mereka ada yang kami kirimkan angin kencang, dan ada yang disiksa dengan suara. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi, ada yang kami tenggelamkan. Tiadalah Allah hendak menganiayai mereka, akan tetapi mereka sendiri yang menganiayai diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa'adallahu al munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Orang-orang munafik lelaki dan perempuan, setengah mereka sama dengan setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat mungkar dan mencegah berbuat yang baik, dan mereka menggenggam tangan mereka. Mereka telah lupa kepada Tuhan dan Tuhan pun lupa kepada mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang jahat. Allah menjanjikan orang-orang munafik itu, lelaki dan perempuan, beserta orang-orang kafir yang tiada beriman, akan neraka Jahannam. Mereka bakal kekal di dalamnya. Pembalasan Jahannam cukup bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka disediakan siksa yang kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengah mereka adalah setia kepada setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang baik dan mencegah dari perbuatan yang jahat. Mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat,
dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mereka itulah yang akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan orang-orang beriman itu, baik lelaki maupun perempuan, akan syurga-syurganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka bakal kekal di dalamnya sebagai tempat-tempat diam yang bagus di syurga Adan, dan keridaan Allah itu adalah sangat besar. Itulah dia kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun innal ladzina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan menemui kami dan mereka rela dengan kehidupan dunia sedang mereka dalam keadaan tenteram dengannya, dan mereka tiada memerhatikan keterangan-keterangan kami, mereka itu tempat diamnya dalam neraka disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang baik, mereka itu akan dipimpin Tuhan tersebab keimanan mereka. Di bawah mereka ada sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Seruan mereka di dalamnya ialah Maha suci Engkau wahai Tuhan, dan tahiyat mereka di dalamnya iaitu assalam, iaitu keselamatan, dan seruan penutup mereka ialah bahawa segala puji bagi Allah, Tuan seru sekalian alam. Ingatlah bahawa buah tafakur ini ialah mencintai orang-orang yang berbahagia dan memaksa diri untuk terus beramal sesuai dengan amalan-amalan mereka dan berakhlak dengan akhlak dan budi pekerti mereka. Jika mereka mahu menurutkan hati dalam liku-liku perbicaraan mengenai tafakur ini, jika kita mahu menurutkan hati dalam liku-liku perbicaraan mengenai tafakur ini, tentulah kami akan lari dari maksud kami yang asal, iaitu menulis buku ini secara ringkas sahaja. Akan tetapi apa yang sudah kami bicarakan di sini rasanya sudah memadai bagi orang yang mempunyai akal yang waras. Naam. La ilaha illallah. Naam. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengingatkan kita tentang memikirkan ataupun untuk bertafakur tentang budi pekerti yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini mempunyai sifat yang baik dan mempunyai sifat yang sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk menyempurnakan daripada akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di akhlak yang tertinggi ataupun yang paling agung, yang paling mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan daripada akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad, khairukum fil jahiliyah idza faquhu. Naam, walhasil semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita dengan akhlak yang baik dan ditemukan kita dengan orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik, agar kita dapat mengikuti daripada akhlak-akhlak mereka dan sehingga kita dapat menjadi daripada orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Quran dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan duduklah kamu bersama orang-orang yang benar, iaitu orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Maka di sini dapat kita ketahui bahawa akhlak itu ada yang baik, ada yang tak baik. Adapun akhlak yang baik itu seperti yang diwajibkan untuk kita percayai terhadap para nabi, iaitu bersifat jujur, as-sidq, amanah yang boleh dipercayai, bersangka baik kepada manusia, bersifat pemurah, bersifat rendah diri,
dan sebagainya. Adapun akhlak-akhlak yang tidak baik itu daripada kedekut, daripada tidak jujur, tidak amanah, berburuk sangka kepada Allah, wali'adzubillah, berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hasad, dengki, cemburu dan berbagai lagi daripada sifat-sifat yang tercela ataupun yang disebutkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji. Dan manusia ini terdedah kepada sifat yang baik dan sifat yang buruk. Ya, ini ada sebahagian manusia itu direzekikan Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki daripada akhlak-akhlak yang baik. Dan akhlak-akhlak yang baik ni adalah bahagian daripada rezeki-rezeki batin. Iaitu rezeki batin itu akhlak-akhlak yang baik ini merupakan daripada rezeki yang batin. Maka ada orang dia direzekikan dengan rezeki yang batin yang banyak. Mungkin rezeki zahir dia tak banyak, ya, ini duit dia tak banyak, bahagian daripada rezeki zahir dia tak banyak, akan tetapi rezeki batin dia banyak, iaitu keimanan dia kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dia, akhlak yang mulia yang dia peroleh daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu mudah untuk dia melakukan daripada perkara-perkara, untuk bersabar, untuk rida, untuk memaafkan orang lain dan sebagainya. Maka ini semua merupakan rezeki batin yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada orang, seorang manusia. Begitu juga setengah orang tidak direzekikan dengan rezeki batin yang banyak, yang mana dia perlu berusaha untuk mendapatkan daripada sifat-sifat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala Muhammad, al-ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan dipelajari. Yakni untuk seseorang itu mendapat ilmu, kenalah dia belajar baru dia dapat ilmu. As-sabru bitasabbur, sifat sabar itu diperolehi ataupun dimantapkan sifat sabar itu dengan kita berusaha sedaya upaya untuk bersabar dengan perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Maka sabar itu ada tingkatannya, ada darjat-darjatnya. Yakni sabar kita sewaktu kita muda, ataupun apa yang kita lalui di waktu muda tak sama dengan sabar kita yang perlu kita lalui sewaktu kita masuk waktu remaja. Sabar kita sewaktu kita waktu remaja tak sama dengan sabar kita sewaktu kita berkahwin. Sabar kita sewaktu kita berkahwin tak sama dengan sabar kita selepas kita dapat 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak dan seterusnya. Sabar kita sewaktu anak masih kecil tak sama dengan bila anak dah meningkat dewasa. Dan kemudian sabar kita sewaktu anak dah meningkat dewasa tak sama dengan bila anak dah berkeluarga dan sebagainya. Walhasil, yakni ujian itu sentiasa bertambah untuk meningkatkan tahap kesabaran kita dan bagaimana kita menghadapi daripada situasi-situasi tersebut. La ilaha illallah. Naam. Jadi as-sabru bitasabbur, dan kemudian al-hilmu bittahallum, dan bersifat sopan santun, bersifat lemah lembut itu adalah dengan berusaha untuk berlemah lembut. Yakni bila ada orang melakukan perkara-perkara yang tak baik, bagaimana kita mampu untuk mengawal emosi kita supaya kita dapat membalas daripada perkara buruk yang mereka lakukan itu dengan kebaikan. La ilaha illallah. Dan kebanyakannya mempelajari daripada sifat-sifat yang baik ini adalah dengan melihat. Berapa banyak ataupun guru kami mengatakan terkadang duduk dengan seorang alim itu, dengan orang yang saleh, dengan orang yang mempunyai akhlak yang mulia, akan mengalir sifat baik itu kepada diri seseorang tanpa disedari. Sehingga duduknya dengan orang-orang yang berakhlak mulia itu lebih bermanfaat daripada membaca 5 kitab, 10 kitab, 100 kitab berkenaan dengan sifat, dengan sesuatu sifat yang mulia. Kadang-kadang kita baca tentang sifat sabar, kita baca tentang sifat pemaaf dan sebagainya, akan tetapi disebabkan kita tak melihat kesabaran itu berada di hadapan mata, diamalkan oleh seseorang, maka kita tidak mampu untuk mengamalkannya. Dan disebabkan itu kita melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesan dalam mengajari ataupun mendidik daripada sahabat-sahabat baginda adalah kebanyakannya daripada perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kesabarannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan susah payahnya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam menyampaikan risalah, sehingga sahabat-sahabat dapat memahami daripada kesusahan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah untuk mereka mengamalkan daripada sifat tersebut.
Akan tetapi hari ini kita sebagai ibu bapa ataupun tenaga pengajar, kita banyak menggunakan perkataan nak dibandingkan dengan menggunakan daripada action, daripada perbuatan. Dan seperti yang disebutkan pepatah bahasa Inggeris, action speaks louder than word. Tapi kita speaks louder, kita cakap lagi kuat, lagi banyak berbanding daripada apa yang kita tunjukkan dengan amal perbuatan kita. Satu hari Nabi SAW didatangi oleh seorang Yahudi yang ingin melihat daripada akhlaknya baginda SAW. Maka orang Yahudi ini yang mana telah meminjamkan duitnya kepada Rasulullah SAW, ataupun duit ini dipinjam oleh Rasulullah SAW daripada orang Yahudi ini, maka orang Yahudi ini datang dengan keadaan marah di hadapan sahabat-sahabat baginda SAW, dengan kemudian diambil grab daripada leher bajunya Rasulullah SAW yang mulia itu. Maka dikatakan, ya Muhammad, kamu ni keluarga Bani Hashim ataupun keluarganya Abdul Muttalib, bila pinjam duit tak pernah nak pulangkan duit tepat pada waktunya. Iaitu bukan hanya nak buat Rasulullah marah, bahkan memalukan baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabat-sahabatnya, sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang dikenali sebagai seorang yang pemarah terus menghunus pedangnya dan meminta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memancung daripada kepala orang tersebut. Maka Nabi SAW, yang mana merupakan sifat seorang Nabi ini, yang disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu, dia kata lagi dimarahkan, iaitu lagi diprovok, lagi lembut, lagi sopan santun mereka jadi. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ya ini bukan waktunya untuk kamu menambahkan daripada apinya, ini jadi batu api, untuk menambahkan kemarahan orang tersebut. Maka sepatutnya kamu mengatakan kepada orang Yahudi itu, mintalah dengan cara yang baik dan kamu nasihatlah aku. Subhanallah, betapa hebatnya sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kamu sepatutnya bagi tahu aku, bayarlah hutang sebelum tiba waktunya. Dan pada waktu itu sebenarnya belum tiba lagi pun waktu yang ditetapkan untuk bayar hutang, iaitu belum sampai waktunya untuk dibayar hutang. Akan tetapi Nabi SAW yang bersifat luar biasa mengatakan, iaitu nasihatilah aku agar supaya bayar hutang sebelum tiba waktunya. Maka Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Umar untuk mengambil duit dan juga ditambah daripada bayaran hutang tersebut beberapa nilai, kerana orang tersebut telah ditakutkan oleh Sayyidina Umar ataupun telah diherdik untuk dipancung. Wahakadha, maka orang Yahudi itu selepas mengambil daripada duit itu telah menghulurkan tangannya, ya Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah, aku menaik saksi, aku mengangkat saksi bahawa engkau adalah Rasulullah. Kerana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyahid hina, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengajarkan daripada sifat-sifat yang mulia itu, diajarkan secara praktikal, yakni tidak diajarkan dengan perkataan, akan tetapi diajarkan dengan perbuatannya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga perkara yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Satu hari ada orang dibayar untuk mengherdik ataupun mencaci Imam Ali, yakni keluar daripada masjid nak sekembalinya ke rumah, sepanjang jalan orang itu mencaci dan menghina Sayyidina Ali Zainal Abidin. Apabila tiba di rumah, Imam Ali mengatakan bahawa, alakah hajah, adakah kamu mempunyai apa-apa keperluan sehingga aku mampu untuk memberikan pertolongan kepada kamu. Sehingga orang yang mencaci dan memaki daripada Ali Zainal Abidin berasa malu, sehingga dia mengatakan, asyhadu annaki ibnati Rasulillah, aku bersaksi bahawa engkau ini merupakan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ditanya apakah keperluan, bahkan Imam Ali Zainal Abidin mengeluarkan daripada duit yang ada dalam poketnya pada waktu itu, dan kurang lebih ada 1000 dirham katanya. Kurang dalam riwayat mengatakan ada 1000 wang perak daripada poketnya diberikan, dan kemudian ditanggalkan jubahnya yang dipakai, diberikan sebagai hadiah. Wa hakadha as-salihin. Dan kadang-kadang kalau kita tengok cerita-cerita tentang orang-orang salih ini, diorang nak latih diri mereka untuk bersabar, mereka akan bayar orang untuk caci maki mereka ini di depan khalayak ramai. Ini mengatakan perkara-perkara yang buruk tentang diri mereka di hadapan khalayak ramai.
Mungkin perkara tu tak ada pun, tapi saja dia cakap supaya kadang-kadang menyebabkan orang lain pandang buruk kepada dia, dan dia dapat bersabar dengan pandangan sinis tersebut daripada orang lain. La ilaha illallah. Dan di sini kita dapat tahu antaranya adalah sifat-sifat yang mulia ini boleh diperbaiki. Yakni terkadang orang mempunyai sifat yang baran, pemarah dan sebagainya, akan tetapi boleh diperbaiki, boleh dibaik pulih dengan kita duduk bersama orang-orang saleh, dengan kita membaca tentang kisah-kisah orang-orang saleh, dengan kita membaca daripada Al-Quran yang menceritakan tentang pentingnya berakhlak mulia, yang mana Nabi SAW menyebutkan bahawa athqalu ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Perkara yang paling berat yang akan diletakkan pada timbangan ataupun pada neraca timbangan adalah akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW mengajarkan kita, umat baginda SAW, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta, Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berilah aku akhlak yang mulia. Allahumma hdina, berilah aku petunjuk sehingga aku dapat mengamalkan, dapat mendidik diri ini untuk berakhlak yang mulia. Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berikanlah aku taufik supaya aku dapat melakukan amal perbuatan yang baik dan dapat berakhlak dengan akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tak ada siapa yang mampu untuk memberikan perkara tersebut kecuali Engkau ya Rabb. Dan jauhkanlah aku, palingkanlah aku daripada amalan-amalan yang buruk dan berakhlak dengan akhlak yang buruk, kerana tidak ada orang yang mampu untuk mengalihkan aku daripada amalan dan akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Rabb. Maka ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan ini merupakan perkara yang sangat penting kalau kita tahu kita mempunyai akhlak yang buruk, dan kita susah untuk meninggalkan daripada akhlak-akhlak yang buruk tersebut. Maka perlulah kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sering merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perlu untuk kita doakan untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, kedua ibu bapa kita, adik-beradik kita, isteri kita, anak-anak kita, zuriat kita hingga hari kiamat, agar supaya kita diberikan, kita direzekikan, kita dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang mulia seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti yang dianjurkan, yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung perbahasan daripada bab tafakur tentang budi pekerti yang mulia ini pada pengajian yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita seperti mana telah perdengarkan kita tentang perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia ini, agar kita direzekikan, dibekalkan dengan amal perbuatan. Ini bukan hanya pergerakan lidah ataupun sebagai satu perkara yang didengar oleh telinga, akan tetapi diberikan kekuatan untuk kita mengamalkan daripada perkara-perkara yang baik tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang baik, digolongkan kita, diletakkan kita dapat berkawan dengan orang-orang yang baik, sehingga akhlak-akhlak mereka itu dapat mengalir ke dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kulli niyyah salihah jami' akhirati dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر ربي الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.